Hai semua, dalam video ini saya akan terangkan bagaimana cara untuk membuat ataupun menulis literature review untuk tesis tahun akhir kamu. Apa yang saya akan terangkan ni berguna juga untuk pelajar-pelajar yang sedang membuat master degree dan ke atas. Okey, perkara pertama yang kamu kena tahu, apa itu yang dikatakan dengan literature review? Definisi mudah untuk literature review ialah satu analisis kajian-kajian lepas yang dibuat tentang apa yang telah dikaji, adakah kajian yang telah dibuat cukup dan sempurna, di manakah kajian-kajian yang telah dibuat, adakah kajian telah dibuat di negara kita ataupun belum lagi, dan perkara-perkara lain yang berkaitan. Sebelum kamu menulis chapter literature review, amat penting kamu tahu apakah tujuan literature review ditulis. Tujuan utama menulis chapter literature review ialah untuk menunjukkan kepada examiner dan reader of the thesis bahawa kamu telah tahu secara mendalam tentang topik yang sedang kamu kaji. Apabila examiner dan reader dapat lihat bahawa kamu tahu secara mendalam tentang topik yang dikaji, ini akan meyakinkan examiner dan reader bahawa kajian yang kamu lakukan adalah satu kajian yang bagus. Jika literature review kamu kurang meyakinkan, sukar untuk kamu dapat markah yang bagus ataupun lulus untuk tesis yang kamu tulis. Dan juga perkara yang sangat penting ialah chapter ini akan membantu kamu membuat problem statement, hypothesis of the study, model kajian, research method, dan untuk membuat chapter findings and discussion. Jadi, chapter literature review sangat penting. Ramai supervisor meminta pelajar-pelajar membuat literature review dulu sebelum chapter-chapter lain ditulis. Video ini adalah salah satu daripada beberapa video yang saya buat untuk membantu kamu menulis tesis dengan mudah dan cepat. Saya cadangkan kamu subscribe channel ini supaya kamu dapat menonton video-video yang lepas dan video yang akan datang. Okey, saya tunjukkan kepada kamu cara untuk menulis atau membuat chapter literature review dengan mudah dan cepat. Perkara pertama ataupun langkah pertama, bila kamu buat chapter literature review, kamu mestilah merangka chapter tersebut berasaskan objektif kajian kamu. Okey, di sini saya ada satu contoh objektif kajian untuk satu tesis. Okey, ini general objective ataupun objektif umum. General objektifnya ialah to investigate the changes in board of directors characteristics after receiving going concern opinion. Ini adalah kajian dalam bidang auditing. Okey, so kalau kamu lihat kat sini, perkara utama ataupun fokus utama kajian ini ialah event ataupun peristiwa yang berlaku selepas sesebuah perniagaan menerima ataupun mendapat going concern audit opinion. Kemudian, kajian ini ada 3 specific objectives. Yang pertama, untuk menilai perbezaan independent directors composition before and after receiving going concern opinion. So, saya highlightkan perkara yang penting iaitu independent directors composition. Yang kedua, to examine the difference in board meeting frequency before and after receiving the going concern opinion. Okey, saya highlightkan variable ataupun faktor yang utama dalam spesifik objektif ini iaitu board meeting frequency. Yang ketiga, to evaluate the changes in audit committee characteristic in the period before and after receiving going concern opinion. So, faktor yang penting ialah audit committee characteristic.
Okey, kamu buat rangka chapter literature review ini. Ingat, kamu buat rangka itu mestilah berasaskan kepada objektif kajian tadi. So, chapter untuk literature review biasanya adalah chapter 2. Perkara pertama yang kamu tulis ialah introduction to the chapter. Dalam section introduction ni, kamu tulis what is the purpose of doing the literature review. Perkara kedua, ataupun section kedua yang kamu kena tulis dalam chapter literature review ini ialah kamu kena buat satu analysis of past studies tentang fokus kajian kamu. Dalam contoh ni, fokus kajiannya ialah events that happen after a business receive going concern opinion. So, untuk contoh ini, perkara yang perlu ditulis ialah outcomes of GC going concern opinion issuance. Untuk membuat analisis tentang kajian-kajian lepas ni, kamu kena cari research article. Antara cara yang paling mudah untuk mencari research article yang berkaitan dengan topik kajian kamu ialah menggunakan Google Scholar. Kamu boleh rujuk link di atas. Ada satu video yang menerangkan bagaimana cara untuk mencari artikel kajian-kajian lepas menggunakan Google Scholar dengan mudah dan cepat. Bila kamu buat literature review untuk fokus utama kajian kamu ni, cara yang bagus ialah menggunakan literature metric. Literature metric ni ialah satu table yang boleh digunakan untuk membuat ringkasan terhadap kajian-kajian lepas, dan ianya membantu kamu untuk membuat analisis yang bagus dan membantu kamu untuk membuat conclusion yang bagus tentang kajian-kajian lepas yang kamu telah review ataupun analisis. Selepas kamu buat ataupun tulis literature review untuk fokus kajian ini, kamu perlu buat literature review untuk setiap satu faktor yang dikaji. Dalam contoh objektif ni ada 3. Independent Directors Composition, Board Meeting Frequency dan juga Audit Committee Characteristic. Jadi kamu buat untuk setiap satu faktor yang dikaji ni, kamu buat satu section. Section 2.3 Independent Directors Composition. Section 2.4 Board Meeting Frequency. Section 2.5 Audit Committee Characteristic. Apa yang kamu boleh tulis untuk setiap section ni ialah kamu boleh tulis definisi setiap faktor ini. Kemudian kamu tulis apakah kajian lepas yang telah dibuat. Kalau boleh yang ada kaitan dengan hubungan di antara faktor-faktor ini dengan fokus utama kajian kamu. Jika kamu tak dapat kajian lepas yang telah dibuat mengkaji hubungan antara faktor-faktor ini dengan fokus kajian kamu, kamu dapat kajian lain yang hampir sama ataupun menguji isu yang hampir sama pun dah memadai. Jika kajian ini dalam bidang audit, so kamu carilah kajian-kajian lepas yang mengkaji hubungan di antara perkara-perkara ini dalam bidang auditing. Yang penting ia dapat menunjukkan kepada examiner dan readers bahawa kamu mempunyai pengetahuan yang mendalam tentang faktor-faktor ini. Dan yang terakhir, kamu tutuplah chapter ini dengan summary ataupun conclusion.
Jika kamu pelajar di peringkat master dan ke atas, ada beberapa perkara yang kamu perlu tambah dalam chapter ini. Perkara pertama yang kamu boleh tambah ialah kamu boleh buat penulisan tentang konteks kajian. Jika kajian kamu dibuat di Malaysia, so kamu boleh buat background tentang apakah isu-isu tentang going concern opinion yang berlaku di Malaysia. Apakah auditing standard yang berkaitan dengan going concern opinion yang diguna pakai di Malaysia. Kemudian, kamu perlu juga tulis tentang teori yang berkaitan dengan fokus utama kajian kamu. Ada juga setengah supervisor yang minta kamu tulis hypothesis of the study di section akhir dalam chapter literature review. Itu bergantung kepada pandangan ataupun preference supervisor tersebut. Ada juga supervisor yang minta kamu buat research model di akhir chapter ini. Itu juga bergantung kepada preference supervisor kamu. Itu saja tips yang saya kongsi dalam video ni. Kamu boleh berkomunikasi dengan saya di ruang komen. Mungkin ada perkara-perkara tertentu yang kamu ingin tahu. Kamu boleh tuliskan di ruang komen.